Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya, berkenaan dengan pengeluaran KWSP one-off RM10,000 hingga RM30,000 dijawab dengan tuntas oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau yang sebelum ini sentiasa dirayu supaya meluluskan pengeluaran one-off RM10,000 hingga RM30,000 ini berdiam diri, dan sekarang mungkin sudah tiba masanya untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjawab, dan dia telah memberi jawapan. Inilah jawapan beliau, tapi sebelum itu saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like, share dan sudah komen. Bagi yang sudah tekan menjadi member di dalam channel ini, saya ucapkan bilion terima kasih. Dan bagi yang belum, sila tekan butang subscribe kerana ianya percuma. Dan saya juga mohon supaya sekiranya anda ingin menjadi member dalam channel ini, dipersilakan, dialu-alukan, kerana kita akan mulakan pemberian goodies, giveaway, t-shirt, topi, keychain, macam-macam lagi kepada member-member yang terpilih. Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya memberikan jawapan yang dinantikan oleh 30 juta rakyat Malaysia. Kita tahu selama ini seluruh rakyat Malaysia, bukan seluruh sebenarnya, tapi ramai rakyat Malaysia yang mahukan pengeluaran sebanyak RM10,000 sehingga RM30,000. Sehingga salah satu daripadanya yang menyuarakan perkara ini adalah Pertubuhan Aktivis Rakyat Malaysia atau Pro Rakyat, yang semalam telah mengemukakan satu resolusi pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP untuk memohon kerajaan bagi membenarkan tuntutan pengeluaran simpanan KWSP di antara RM10,000 sehingga RM30,000 secara one-off. Resolusi itu telah disampaikan kepada Setiausaha Politik Perdana Menteri sendiri, iaitu Azman Abidin. Dan di dalam resolusi itu, menurut Pro Rakyat adalah sebahagian langkah jangka pendek yang boleh dipertimbangkan oleh kerajaan untuk memastikan rakyat tidak terputus wang tunai. Dan akhirnya inilah jawapannya kepada tuntutan itu, iaitu tuntutan pengeluaran khas RM10,000 sehingga RM30,000 secara one-off. Berkaitan dengan tuntutan itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya membuka suara dan membuat keputusan yang belum muktamad lagi sebenarnya, tetapi kita sudah tahu sekurang-kurangnya apakah pandangan Perdana Menteri tentang permohonan rakyat ini. Pada saya, permohonan ini penting untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, untuk luluskan. Tetapi apapun pandangan daripada Perdana Menteri, itu mestilah bersebab dan mestilah dapat diterima oleh rakyat. Jadi kita sama-sama berkongsi apa pandangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari ini akhirnya menjelaskan kerajaan perlu untuk mempertimbangkan nasib dan masa depan pencarum sebelum membenarkan pengeluaran sekali lagi simpanan daripada KWSP. Mengikut perenggan ini, masih ada harapan. Kerana tidak ditolak 100%, tetapi kerajaan perlu mempertimbangkan semula nasib dan masa depan pencarum sebelum membenarkan. Jadi maksudnya, perlu lagi ada kajian demi kajian, perlu lagi ada pertimbangan. Sebab saya pun setuju, nanti kalau sudah tua tiada simpanan lagi susah. Dan akhirnya Perdana Menteri berkata, adalah lebih baik kerajaan mencari jalan dan kaedah yang lain yang lebih berkesan dalam membantu rakyat yang terjejas akibat kehilangan pekerjaan sebelum ini. Itu saya setuju. Itulah saya kata, kalau KWSP tak dapat dikeluarkan, pastikan kerajaan boleh bantu rakyat. Bagaimana dengan cara naikkan gaji kah, bagi insentif kah, bagi bantuan kah, kemudian carilah kaedah lain yang tidak menghabiskan duit simpanan rakyat. Saya percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim cukup bijak untuk
memberi jawapan tentang perkara ini. Jelasnya, pemeriksaan yang dilakukan mendapati simpanan golongan terjejas dalam KWSP adalah terlalu rendah dan ia boleh menyebabkan lebih banyak masalah kepada mereka selepas ini. Katanya, kalau kita tengok orang yang ada simpanan KWSP ni, duitnya sedikit sekali. Jadi saya perlu timbang di antara keperluan mendesak dan masa depan mereka. Tambahnya lagi, saya periksa jumlah KWSP simpanan itu yang majoriti pencarum ada. Jumlahnya sangat kecil. Jadi saya bimbang masa depan mereka. Lebih baik kerajaan cari jalan lain untuk bantu mereka, katanya ketika ditemui. Okey, jadi itulah jawapan daripada Perdana Menteri. Jadi kita tunggulah apakah keputusan yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Wow. Banyaknya isu sekarang ini yang melanda negara Malaysia. Sangat banyak isu sekarang ini yang sedang melanda dibicarakan di seluruh negara Malaysia. Terlalu banyak sehingga saya pun bingung mana satu yang mau dikongsi dulu kepada semua viewer di dalam channel ini. Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang tekan butang subscribe. Bagi yang belum, saya mohon untuk tekanlah butang subscribe, like dan share. Okey, baiklah, saya ambil ini dulu. Ini yang penting. Usul 2 jawatan tertinggi tak dipertandingkan tak sah kerana dikemuka secara salah. Itu berkenaan dengan usul untuk tidak mempertandingkan 2 jawatan tertinggi di dalam UMNO, iaitu jawatan Presiden dan Timbalan Presiden UMNO. Dan dikatakan usul 2 jawatan tertinggi yang tidak dipertandingkan itu adalah tidak sah dan batal kerana dikemukakan secara salah. Usul tambahan 2 jawatan tertinggi UMNO tidak dipertandingkan dan yang diluluskan di Perhimpunan Agung UMNO PAU 2022 semalam didakwa tidak sah kerana telah melanggar peraturan parti itu sendiri. Seorang peguam iaitu Datuk Samsudin Nawawi berkata, terdapat 2 tafsiran yang digunakan untuk penyokong usul itu. Antaranya yang menganggap ia sebagai usul tambahan seperti disebut oleh Perwakilan Negeri Sembilan, iaitu Muhammad Syukri Samsudin yang mengemukakan usul berkenaan. Selain itu, ada pihak menganggapnya sebagai pindaan untuk usul mengikut perkara 20 dalam peraturan persidangan PAU seperti yang disebut oleh Setiausaha Agung UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan. Bagaimanapun, Samsudin menegaskan bahawa usul itu sama ada dianggap sebagai usul tambahan atau pindaan usul, tetap tidak sah kerana ia dikemukakan secara salah dan sepatutnya ditolak oleh pengerusi tetap UMNO iaitu Tan Sri Badruddin Amiruddin. Katanya usul ini tak boleh dianggap pindaan usul kerana dalam 7 usul yang asal tidak langsung disentuh mengenai pertandingan dalam pemilihan parti. Ertinya ini adalah usul berasingan. Katanya lagi, jika usul berasingan atau dikatakan usul tambahan, cadangan dikemukakan supaya jawatan Presiden dan Timbalan Presiden tidak dipertandingkan, bererti usul ini adalah untuk meminda Perlembagaan UMNO. Perlembagaan UMNO jelas memperuntukkan 2 jawatan itu mesti dipilih setiap 3 tahun atau dalam tempoh lanjutan yang dibenarkan. Katanya lagi, jika usul memindah perlembagaan kena ikut peraturan, iaitu jika di bawah perwakilan mesti ada notis 14 hari dan perlu diluluskan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS terlebih dahulu. Ia tak boleh dibawa oleh perwakilan secara on-floor ketika perhimpunan, katanya. Apabila tidak ikut peraturan, usul ini sama ada tambahan atau pindaan adalah tidak sah dan sepatutnya ditolak oleh pengerusi tetap dan tidak boleh dibahaskan, apalagi untuk diluluskan PAU, katanya dalam kenyataan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, ini telah disahkan oleh seorang peguam
yaitu Datuk Samsudin Nawawi, bahawa usul tambahan iaitu 2 jawatan tertinggi tidak dipertandingkan itu adalah tidak sah kerana melanggar peraturan parti itu sendiri. Apapun kita nantikan keputusan daripada ROS, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.